رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ثم أما بعد. Terima kasih kepada pengurusi Surau At-Tanwir, seluruh kepimpinan Surau At-Tanwir, pimpinan masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi panjangkan umur kita, dan Allah masih lagi berikan kita nikmat hadir bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala di surau yang serba indah ini, setelah mana renovation. Kerana kebetulan pula berlaku Covid, tertangguh kuliah. Ala kulli hal, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakah kita hadir dalam majlis ilmu ini, maka Allah pelihara kita semua dan pelihara seluruh ahli keluarga kita daripada musibah pandemik Covid-19 ini yang masih lagi melanda negara kita, masih lagi berada dalam negara kita, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabak ini daripada negara kita dan seluruh negara-negara umat Islam dan seluruh dunia. Mudah-mudahan kita dapat kembali seperti biasa. Walaupun begitu, norma-norma baru ni dah biasa macam kita, dah pun dibiasakan oleh kita. Ala kulli hal, mudah-mudahan ada hikmah di sebalik musibah yang Allah turun kepada kita hari ini. Baik, insya-Allah malam ini kita sambung pengajian fiqh dalam merujuk kitab Fiqh Al-Manhaji dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumi masyayikh bi'ulumi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa masyayikhina fi ad-darain amin. Yang mana kita masih lagi bicara pada kitab jenazah. First kuliah jenazah pula Ustaz. Tak apalah, ingat mati sikit tuan-tuan. Kan? Ini kuliah pertama ke selepas? Kuliah pertama. First kuliah masih kita bincang tentang jenazah. Tak apa. Kita ingat kematian tuan-tuan. Macam mana? Jangan mati lagi. Nak mati tunggu habis bab jenazah ni dulu tuan-tuan. Baik. Kita dah bincang sebenarnya dalam bab solat jenazah. Kita dah bincang, kalau tuan-tuan masih ingat lagi lah, sebelum PKP dulu ni, bulan berapa? Bulan 2 ke 3 lebih kurang gitulah. Kita bincang tentang solat jenazah. Kita dah bincang solatul jenazah. Disebut jenazah atau jinazah dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu jenazah lah. Tapi Arabnya jenazah dibaca dengan fathah huruf jim, ataupun jinazah baca huruf kasrah baris bawah. Boleh baca dua. Tapi Melayu jenazah lah, J-E lah, kan, jenazah. Baik. Maka kita bincang pada malam ini tuan-tuan bab berkaitan dengan dafnul mayyit, tentang pengebumian jenazah. Kita bincang tentang pengebumian jenazah. Barangkali ada di kalangan kita hadir berkunjung dalam majlis pengebumian jenazah, mungkin ada yang belum lagi pernah hadir. Maka sedikit sebanyak insya-Allah malam ini kita mengetahui sedikit hukum-hukum dan juga permasalahan dalam bab ini agar kita tahu dan kita cuba untuk laksanakan bila mana ada kematian di kalangan ahli keluarga kita. Sebab mati ini benda yang pasti. Dan benda yang pasti, tak kita, isteri kita, pasangan kita, tak suami, isteri, tak isteri, suami, tak pasangan, anak-anak kita akan mati. Tak anak-anak kita, keturunan kita, ke bawah keturunan di atas, ibu dan ayah kita. Pasti ada di kalangan kita yang akan mati, yang akan kembali ke rahmat Allah, ke rahmatullah, kembali ke rahmat Allah. Maka sebab itulah perlu kita ketahui saat-saat bila berlakunya kematian dan bila berlakunya pengebumian, maka di sana ada
tata cara adanya perbahasan fiqh berkenaan dengan pengebumian jenazah ini. Kenapa tuan-tuan? Ini menunjukkan Islam ini agama yang menghormati manusia, insan ini hidupnya dan matinya. Ini indahnya Islam. Islam itu bawa rahmat sekalian alam, bukan rahmat untuk orang yang hidup saja, tapi Islam itu juga datang membawa rahmat untuk orang yang dah mati pun. Islam itu bawa rahmat. Ini indahnya agama kita Islam. Baik. Kenapa? Sebab dalam Islam maka manusia, insan itu dihormati hidupnya dan matinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad karramna bani Adam." Kami sesungguhnya kami memuliakan Bani Adam. Allah muliakan, namanya manusia Allah muliakan. Tapi ada segelintir di kalangan manusia yang mana memandang manusia ni yang selain bangsanya itu tidak ada nilai. Orang kafir, Yahudi, dia tengok orang Islam tak ada nilai, langsung nyawanya, boleh mudah dibunuh dan sebagainya. Tapi tidak, dalam Islam tidak sewenang-wenangnya kita boleh membunuh orang lain. Walaupun harta dia itu kafir sekalipun, tidak boleh sewenang-wenangnya kita membunuh nyawa orang lain. Maka sebab itulah dalam Islam maka diwajibkan untuk mengebumikan mayat, dan dia adalah fardu kifayah. Baik, sebab tak siapa kita boleh kebumi sendiri, tuan-tuan. Ada tuan-tuan mati, tak apalah, saya boleh kebumi sendiri. Tak ada orang boleh kebumi sendiri, tuan-tuan. Sebab tu kita hidup mesti bermasyarakat. Sebab esok kita mati, perlukan orang yang ke bumi kita, perlu orang lain ke bumi kita. Maka hidup bermasyarakat. Datang solat berjamaah, ahli qaryah kita kenal, oh ni pernah datang masjid, pernah mari surau, oh dia ni yang itu dulu selalu semayang sebelah saya, jadi selalu semayang tepi dinding. Kan? Orang kenal dia, oh ni datang masjid. Maka hidup bermasyarakat. Sebab kita perlukan masyarakat untuk menguruskan jenazah kita saat kita mati. Bahkan kita perlukan orang untuk datang solat jenazah kita, untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini telah kita bincang dalam kuliah sebelum ini, tuan-tuan. Baik. Sebab apa? Sebab bila dikebumikan, maka dia terhalang untuk jenazah tadi jadi terabai begitu. Tidak. Islam menghormati bila mati mesti diuruskan dan dikebumikan untuk mengelakkan jenazah itu diabaikan, ataupun ia menyebabkan keluar bau yang tak enak. Kan? Bau yang sangat tak enak lah bila mati mayat ni. Kan? Kalau tak diuruskan dengan baik, maka dia akan membusuk, akan berulat dan sebagainya, mengeluarkan bau yang tidak enak. Maka Islam suruh kebumikan mayat, nak jaga benda tersebut. Setengah agama lain dia urus dengan cara lain lah, ada yang bakar dan sebagainya. Tapi tidak, Islam tidak menyuruh begitu. Maka dikebumikan, berasal daripada tanah dan dikembalikan kepada tanah. Baik. Dan juga supaya tidak dimakan oleh binatang-binatang buas. Sebab tu kena ke bumi, supaya jenazah tadi tidak dimakan oleh binatang-binatang liar ataupun binatang-binatang buas. Buas ni duduk faham macam rimau lah. Kan? Kalau duduk tengah bandar, rimau kan ada binatang-binatang yang liar. Kan? Binatang karnivor, bahasa canggih sikit. Binatang karnivor lah yang makan daging ni. Kan? Maka itu Islam suruh kita kebumikan untuk mengelakkan perkara-perkara tersebut. Maka sebab itulah dalam Islam di sana sekurang-kurangnya mestilah ada kubur. Maka dikebumikan di dalam kubur, dan sekurang-kurang kubur itu ialah adanya lubang. Mesti korek lubang, kemudian ditimbuskan. Kerana itu untuk mengelakkan perkara-perkara tadi lah. Mengelakkan perkara itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang nak tanam ke bumi mesti ada kubur, ada lubangnya, dikorek, kemudian ditanam untuk mengelakkan bau-bauan dan juga dikorek oleh binatang-binatang. Maka tak boleh terlalu dalam, lawan dalam apa? Cetek. Tak boleh terlalu cetek sangat korek. Jangan korek tu sikit sangat. So, kalau sikit dia akan keluar bau, mendatangkan hidup, maka dia akan korek, maka akan binasakan jenazah tadi. Bagi itu sekurang-kurangnya. Dan juga mestilah menghadap ke arah kiblat. Kubur tadi menghala ke arah kiblat, maka jenazah tadi dihalakan ke arah kiblat bila dikebumikan. Itu sekurang-kurangnya dalam pengebumian bagi jenazah orang Islam. Namun di sana ada
cara yang paling sempurna, akmal, yang lebih sempurna dalam pengumian jenazah. Jadi kita nak mana hak sekurang-kurangnya ke? Nak yang hak sempurna, kita nak sempurna lah. Dengan ambil orang korek, tak yang tu timbul, habis. Tak? Kita nak yang sempurna. Jenazah kita ini disemadikan di dalam kubur nanti. Dan sebelum itu, bila bincang soal kubur ini, kata para ulama, bila berlakunya kematian, seorang itu dikebumikan di tanah perkuburan itu lebih afdal daripada dikebumikan di selain daripada tanah perkuburan. Kan? Tanam di tanah sendirian dia. Kan? Duduk kampung, tanah luar, ataupun duduk bandar sekalipun, rumah semidi tuan-tuan. Kan? Rumah semidi, rumah buka 28, 26, 24, 26, ada baki lagi tepi tu. Kan? Nanti kalau kita mati, bumi kat situ lah, senang. Kan? Senang, bumi kat tepi je, senang. Nak ziarah kubur, tak payah pergi kubur, pusing rumah je. Kan? Anak cucu boleh tengok kita dekat kubur. Boleh tak? Boleh, tapi afdalnya di mana? Di tanah perkuburan, makbarah. Berkumikan di makbarah itu lebih afdal. Sebab apa? Sebab baginda Nabi SAW mengkebumikan ahli keluarganya dan para sahabat Nabi di mana? Di tanah perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi'. Jadi, itulah kita digalakkan bila berlaku kematian, bumi di tanah perkuburan. Orang Islam, insya-Allah kita ada tanah perkuburan yang banyak, dan di bandar pun kadang-kadang kalau dah padat, ada pihak pentadbiran agama yang akan membeli tanah di luar kawasan bandar itu untuk jadikan sebagai tanah perkuburan. Kalau kita yang terdekat ni, yang nampak cantik tu, situlah kan Raudhah Sakinah, itu di wilayah persekutuan. Di Selangor sini, belah sini mana? Sarayang. Kalau di Sungai Tua, Jalan Sungai Tua. Jalan Sungai Tua. Jalan Sungai Tua. Okey, dalam tu ada tanah perkuburan kan? Kita nak tahu lah. Dan kita pun tak tahu di mana kita nanti mati dan di mana kita dikebumikan pun tak tahu. Kan? Ala kulli hal, kita doalah mudah-mudahan Allah matikan kita di tempat yang baik dan dikebumikan di tempat yang terbaik. Kenapa? Sebab afdal ditanam dikebumikan. Minta maaf tuan, takut ada orang terasa apa ustaz kasar sangat, boleh tanam ni. Dekat tanah pokok ya, kebumikan. Minta maaf, saya betulkan balik ucapan. Kata bahasa senang tersimpan, kan? Orang tahu tersimpan ataupun kebumikan, itu bahasa standard lah. Kenapa afdal dikebumikan di tanah perkuburan? Kerana di sana akan banyak orang ziarah dan akan mendoakan jenazah yang dikebumikan di tanah perkuburan Islam tersebut. Orang lalu, orang doakan, ya Allah ampunkan dosa penghuni-penghuni kubur ini, dan orang memberi salam. Bila nampak kubur kan sunnah kita memberi salam, Assalamualaikum ya ahli diyar, wa Assalamualaikum, salam sejahtera kepada penghuni-penghuni tempat ini, ahli diyar, wa antumus sabiqun, antum kamu semua telah pun mendahului kami, wa nahnu bikum lahiqun, dan kami ni akan ikut kamu juga nanti. Ya, maka itu ucapan doa kepada ahli kubur, salam sejahtera kepada penghuni kubur. Jadi mendapat doa daripada orang yang menziarahi kubur tersebut. Tapi kalau duduk tanam kat rumah, tanah kita sendiri, belum tentulah anak cucu kita akan buat begitu, akan ziarah kita sebegitu demikian. Baik. Tetapi kata para ulama, boleh harus ke bumi jenazah itu di rumah, boleh bumi di rumah, di tanah persendirian dan sebagainya, tapi itu khilaf aula lah. Jadi kita ambil pandangan ke bumi dah di tanah perkuburan. Dia bukan senang nak tanam tanah sendiri, kena ada permit. Jangan main-main silap-silap berlaku masalah dengan pihak polis. Jadi soal nak tanam bumi kena ada permit untuk nak ke bumi ni, takut ada kes pembunuhan dan sebagainya. Jadi ikutlah peraturan pihak berkuasa. Maka dengan mengikut perbuatan Nabi itu lebih aula. Timbul persoalan pula, habis tu ustaz, Nabi kan kebumikan rumah dia sendiri, boleh je. Siapa kami tak afdal tentang Nabi afdal di rumah kami kena buat tanah perkuburan? Kata para ulama, adapun baginda Nabi SAW dikebumikan di rumahnya ataupun di biliknya, hujrah,
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mematikan para nabi dan rasul ini, melainkan Allah matikan di tempat yang wajib dia dikebumikan. Tu beza tuan-tuan, jangan sama kita dengan nabi, kita bukan nabi. Kan? Maka Allah ini akan matikan para nabi dan juga rasul, melainkan matikan itu tidaklah Allah matikan, melainkan tempat itulah tempat yang dia wajib untuk dikebumikan. Maka baginda Nabi, Allah cabut nyawanya, Allah wafatkan baginda Nabi SAW. Maka ketika beliau berada di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Baik, maka sebab itulah beliau dikebumikan di situ. Dan ketika itu para sahabat berbeza pendapat, kat mana nak kubur Rasulullah ni? Ketika itu para sahabat bersisih pendapat. Semua orang Islam mati dikebumikan, para sahabat Nabi dikebumikan di kuburan Baqi'. Adapun Nabi ni bagaimana? Sahabat tertanya-tanya. Lalu datanglah sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bapa mertuanya juga. Maka telah menyebut bahawa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq antara sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi. Tapi dalam pengriwayatannya tak banyak, riwayat hadisnya tak banyak. Tapi ketika berlaku peristiwa ini, maka Sayyidina Abu Bakar menyebut, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi' alladhi yajibu an yudfana fihi fadfanuhu fi mawdi'i firashih. Kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi pernah bersabda, tidaklah Allah mencabut nyawa nabinya, nyawa nabi, melainkan pada tempat yang wajib dia dikebumikan di situ. Maka kebumikanlah. Maka ni kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka kebumikanlah jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat pembaringannya, di rumah, di bilik ataupun di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu. Maka para sahabat pun bila mendengar begitu, maka mereka pun mengebumikan baginda Nabi SAW di bilik ataupun rumah Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Itu yang seterusnya kata para ulama, disunatkan juga untuk dikebumikan di tempat yang paling afdal, tanah perkuburan yang paling afdal. Kalau di Madinah, Baqi' lah saya kata kan. Kalau di Mekah, di Ma'la. Kalau kita ni mana? Yang afdal. Kalau kita kan tak ada. Tapi tempat yang kita rasa baik, tempat yang tempat yang baik. Biasanya orang semua baiklah. Semua yang mati dalam Islam ini, mati yang mereka dah confirm mati dalam Islam. Baiklah tempat tersebut. Kita ni belum tentu mati dalam Islam. Ya, kita Islam sekarang, tapi belum tentu mati kita mati dalam Islam. Jadi mereka yang dah mati ni, mereka telah sampai kepada tahap mereka mati dalam Islam. Confirm baik mereka ni. Kita belum tentu. Dan mudah-mudahan kita mati dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam. Kenapa disunatkan dikebumikan di tempat yang afdal, tanah-tanah kuburan yang afdal ini? Kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah minta izin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha untuk dikebumikan bersama-sama di tempat dikebumikan baginda Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar pernah minta kepada Aisyah, kan peristiwa Sayyidina Umar ditikam, ketika mengimamkan salat ketika itu, maka beliau ditikam. Maka sempat beliau minta hantar utusan untuk pergi bertemu dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk minta izin untuk dikebumikan di tempat perkuburan baginda Nabi dan juga dikebumikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kerana itu tempat yang paling mulia, tanah yang paling afdal, tempat perkuburan yang paling afdal adalah di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka asalnya Aisyah kata nak berada mana Aisyah, kalau boleh tak nak lah, tapi dah permintaan Sayyidina Umar, maka diizinkan beliau dikebumikan di situ. Maka adalah jasad baginda Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik.
Kemudian bincang juga para ulama berkenaan bagi apa hukum bermalam seorang-seorang di tanah perkuburan. Ya, kata para ulama berdasarkan kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, karangan guru kami Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah taala, menyatakan makruh untuk bermalam bersendirian di perkuburan. Ya, dah bumi sayang sangat dengan jenazah tadi. Kan? Tak apalah, orang semua dah balik, saya nak duduk stay kat sini juga bermalam seorang-seorang. Maka kata para ulama makruh, kerana di sana barangkali ada sebarang mungkin berlakunya kemudaratan bilanya bersendirian. Tapi tak ada makmum atau orang mengaji, jadi orang tu duduk di kubur. Berapa hari? 3 hari. Ya, ini kalau ini disebutkan oleh para ulama kerana kalau bimbang berlakunya kemudaratan, berlakunya masalah bila bersendirian. Tapi bagaimana tadi soalan tadi, hukum kalau orang yang bila berlaku kematian diupah untuk baca kubur, dan di situ mungkin bergila-gila lah kot, ke dia seorang 3 hari 3 malam. Masya Allah, memang kuat imannya tu. Tapi nak kata suasana hari ini, kalau tidak ada sebarang kemudaratan yang berlaku dengan adanya lampu-lampu pasang, datang tanda benda-benda yang boleh mendatangkan muatan, barangkali boleh. Tapi sini sebut makruh saja. Makruh saja. Ada orang buat begitu hari ni? Tak ada lah, dulu pernah lah dengar. Sekarang tak ada lah. Ada pun mari ialah baca doa tu balik. Kan? Mari. Maka di sini kata para ulama makruh saja untuk bermalam bersendirian. Tapi kalau ada berkumpulan, bergilir-gilir, maka bang itu tidaklah bawa pada hukum makruh. Baik. Kemudian kata para ulama, disunatkan untuk menghimpunkan kaum kerabat pada suatu tempat tanah perkuburan. Ini disunatkan saja, yustahabu, kata para ulama, disunatkan untuk menghimpunkan kaum kerabat di satu tempat dalam tanah perkuburan itu. Kerana Nabi SAW ini pernah meninggalkan pada bila kebumikan jenazah Uthman bin Maz'un, beliau meletakkan tanda di bahagian kepala satu batu. Maka kata sebahagian para sahabat, dengan sebab itu aku mengetahui ini kubur Uthman bin Maz'un, maka ketika itu dia akan kebumikan kaum kerabat berkenaan dengan berdekatan dengan perkuburan Uthman bin Maz'un. Tapi ini di zaman Nabi lah. Zaman kita hari ini payahlah tuan-tuan. Kerana tanah perkuburan kita hari ini mengasingkan, ada yang mengasingkan tanah kuburan untuk wanita di sini, untuk lelaki di sini, kanak-kanak di sini. Kadang-kadang memang agak susah sikit lah kalau nak ziarah tu. Kan? Kalau ada keluarga tu ada nak ziarah dalam tu, ada keluarga, ada lelaki, ada perempuan, ada anak kecil, kena pergi merata lah. Kena pergi ke sana ke sini. Tapi di sini disunatkan, ditempatkan. Itu susah lah kalau nak ikut. Ini memang susah kita. Jadi sebab itulah pihak berkuasa, pihak pengurusan dalam institusi perkuburan ini, maka ada yang membuat begitu, mengasingkan lelaki, wanita dan juga kanak-kanak. Ada yang tak buat begitu, ikut giliran kan? Bercampur lah, ni sebelah-sebelah dan sebagainya. Dan ada yang rumah alam lah, ada yang boleh tempah lah. Boleh tempah lah, nak kubur sebelah pasangan dia. Tak pasti lah, boleh tempah lah. Oh, ada jual. Rumah alam mungkin sebab nak mudahkan urusan ziarah ahli keluarga dia. Barangkali lah. Baik. Dan kata para ulama, diharamkan untuk mengebumikan jenazah di suatu tempat yang ada jenazah di situ sebelum dia ni dah reput. Kalau tempat kita jaranglah berlaku sebab tanah kita luas kan? Tanah setiap orang kan satu kubur, satu liang, atau satu kubur satu orang. Tapi di setengah tempat-tempat di negara Arab, kalau di Mesir, memang dia ada satu tanah perkuburan itu.
Maka kalau tanah kuburan itu untuk keluarga yang sekian, maka dia akan ada lubang. Dia ada lubang yang ditutup dengan simen. Maka nak tanam jenazah dalam kubur itu kena pecahkan simen tu. Pecahkan simen, maka turun tangga ke bawah. Maka dibuat ruang untuk dikebumikan. Ada bilik, membagi bilik untuk jenazah lelaki, bilik untuk jenazah perempuan. Maka bila jenazah itu lelaki, maka akan dipecahkan bilik. Sebab ni tanah Mesir ni tanah keras, tuan. Dia tanah keras. Kan? Dia tanahnya keras bila dibuat begitu, dan dia tanah berpasir. Tak boleh nak tanam macam tanam kita ni di tempat kita ni. Maka dia perlu buat di bawah tanah. Bilik di bawah tanah, dibuat tempat untuk diletakkan. Maka itu dikira kubur lah tu, sebab dia ditanam di dalam tanah. Cuma caranya itu dia tidak buat macam tempat kita ni ada liang, ada lahan. Maka diletakkan bilik dalam bilik itu, maka diletakkan di atas tanah itu. Letak di atas tanah. Lepas tu bila ada, maka disusun. Maka bila mana jenazah itu, lepas tu dah habis, dah bumi, maka ditutup bilik tadi. Ditutup, kemudian naik atas, tutup balik pintu lubang untuk turun tangga tadi, tutup. Demikian juga di Mekah pun begitu juga. Di tanah kuburan di Mekah. Jadi bila berlaku kematian pula, maka pecahkan balik lubang tadi, pintu untuk turun ke tanah, turun ke bawah. Maka dibuka pintu bilik. Maka tengok mana tempat yang belum reput lagi. Bila tempat tu masih ada jenazah yang belum reput, jangan diletakkan di tempat itu. Letak di tempat yang lain lah, di dalam itu. Tapi kalau dah reput, maka boleh ditolak ke tepi. Tulang-tulang tadi boleh ditolak ke tepi. Tolak tepi dan diletakkan jenazah tadi di tempat jenazah sebelumnya itu. Itu di tempat-tempat dalam negara-negara, dalam negara Arab lah. Di tempat kita jarang berlaku begitu. Yang ni saya tak pernah, di Mesir, saya tak pernah turun ke kubur ini. Saya hanya mendengar cerita daripada sahabat saya yang menguruskan jenazah pelajar-pelajar Malaysia yang meninggal di sana. Dia turun, dia cerita nak kena pecahkan dia ada lubang itu disimenkan, ada konkrit, nak kena pecahkan atau angkat, buka benda tu, kemudian turun. Dan ketika itu ada pelajar Malaysia yang meninggal, dan juga ada pelajar Singapura, Muslimah Singapura yang ada meninggal juga. Ketika pelajar Malaysia yang dikatakan jenazah dia tu tak reput, dia seorang yang hafizah, yang hafal Quran. Itu kalau tengok begitu memang akan memberi kesan kepada hati orang yang ziarah kubur ketika itulah. Kita ni dah kubur ke atas tak nampak. Kubur Katolik macam tu. Kubur Katolik. Kristen Katolik. Dekat Filipina, dekat Argentina. Kubur yang macam tu. Kubur macam tu. Dia simpan dalam bilik bawah tanah ke. Allah alam lah. Kata Tuan Haji kata ada kubur Katolik di Filipina. Seperti itu, Allah alam, saya tak tahu. Ni satu ilmu juga. Dia boleh lah begitu, boleh begitu. Baik. Kenapa tak boleh kita letak di tempat yang masih ada jenazah tadi yang belum lagi reput tadi? Kerana baginda Nabi tidak berbuat demikian. Nabi akan kubikan seorang dalam satu kubur. Dan berkata Imam Nawawi rahimahullah, hadza sahihun ma'rufun fil ahadits sahih. Ini ma'ruf. Mana Nabi akan tanam jenazah itu dalam satu kubur, seorang. Ataupun sedemikian yang saya sebutkan tadi. Tetapi kalau berlaku masalah darurah, berlaku kematian yang banyak dalam peperangan, ataupun berlaku kematian disebabkan wabak penyakit COVID-19, kalau kita tak terasa sangat, baru 100 berapa mati? Baru 130 38 lebih kurang. Ada negara yang beribu-ribu, beratus ribu, 150,000 Amerika. Kan? Jadi sebabkan wabak, ada darurah nak kubikan seorang satu payah, maka boleh dikebumikan ke semua jenazah tadi dalam satu
satu kubur ataupun satu liang, ataupun disebabkan berlakunya runtuhan, maka susah nak bumi seorang satu-satu, maka kita kumikan sekali saja mangsa runtuhan tersebut. Ataupun disebabkan lemas, ataupun banjir lah, kita kata banjir, mangsa-mangsa banjir, kan, mangsa banjir dan sebagainya, maka boleh dikebumikan dalam satu liang. Macam berlaku tsunami dulu kan, tsunami kan, banyak bergelimpangan jenazah, mayat mereka yang mati disebabkan lemas banjir tsunami tersebut. Maka susah untuk nak kebumikan seorang satu, dan dengan dah berbau dan sebagainya payah, maka ketika itu darurat, maka boleh untuk dikebumikan. Harus untuk mengkebumikan 2 orang ataupun 3 orang ataupun lebih dalam satu kubur, bergantung kepada keadaan daruratnya. Dan menjadikan antara lelaki dan perempuan tu ada dinding, ada pemisah antara dalam satu kubur, tapi buat pemisah. Ini jenazah untuk orang lelaki, ini untuk orang perempuan, kalau boleh dibezakan lah. Kalau boleh dibezakan lah. Tapi kalau tak boleh beza, mungkin dah lama tak boleh nak tahu, Allah Alam, mungkin maka diletakkan dalam satu kubur. Kalau boleh dibezakan, maka diasingkan, diletakkan hajiz, pendinding ataupun pemisah antara jenazah lelaki dengan jenazah perempuan. Ini berdasarkan hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u ithnaini min qatl Uhud fi qabrin wahidin. Sebab Nabi pernah menghimpunkan 2 jenazah dalam peperangan Uhud dalam satu kubur yang satu. Maka itu dalil maka boleh, tapi kalau berlakunya darurat tadi. Bahkan Nabi pernah bertanya, mana satu antara 2 ini yang paling banyak menghafaz Quran? Mana satu yang paling banyak? Nak tanam satu liang ni, tapi mana satu yang banyak menghafaz Quran, maka ditunjukkan salah seorang, maka didahulukan orang yang banyak menghafaz Quran tadi, didahulukan dalam liang lahat tersebut, barulah dimasukkan yang kemudian. Ini ketika itulah zaman Nabi SAW. Kita ini payahlah nak tahu perkara tersebut. Baik, apa hukum kebumi orang kafir dalam tanah kuburan Islam? Kata para ulama, tidak dikebumikan, tidak boleh dikebumikan orang kafir di tanah perkuburan orang Islam. Dan demikian juga tidak boleh mengebumikan orang Muslim di tanah perkuburan orang kafir. Dia tahu dunia Islam, nanti ambil tanah kuburan kafir pula, maka tanah perkuburan Islam. Walaupun yang mati itu ialah kafir zimmi yang sedang hamil dengan anak Muslim, maka isterinya itu kafir zimmi, suaminya orang Islam, maka dia mengandungkan, dia ada perbuatan dalam berkahwin dengan ahli kitab. Perkahwinan dengan ahli kitab, dia tahu macam mana orang Islam kalau kafir ni, dia ada perbuatan dalam perkahwinan dengan ahli kitab. Dia boleh ada pasangan itu, dia suaminya Muslim tapi isterinya ahli kitab. Itu ada perbahasan para ulama panjang bila bincang itu. Dia kata masih ada lagi hukum itu, dia kata yang mengatakan sebaliknya. Baik, jadi ketika itu matinya dia dan kandungan pun mati juga dalam perut wanita zimmi tadi, maka dikebumikan antara tanah perkuburan orang Muslim dengan orang kafir. Ada tanah kuburan yang ketiga, kan? Ini susah lah, tapi kalau ada begitu boleh buatlah. Tapi tempat kita payahlah perkara tersebut. Maka ditanam antara tanah kuburan orang kafir, antara tanah kuburan orang Islam, dan menjadikan dia membelakangi kiblat. Biasa kalau orang Islam tanam menghadap kiblat, tapi dia sebab dia ni kafir zimmi, maka ditanam membelakangi kiblat. Sebab apa? Sebab janinnya itu akan menghadap kiblat. Dia memang membelakangi kiblat, tapi janin dalam kandungan tadi dia akan menghadap kiblat. Sebab janin dalam kandungan ni dia akan, bila mak duduk sini, dia akan membelakangi, kan? Bila mak kandungan, bila kaum ibu ni, bila dia mengandungkan, dia punya janin itu dia akan terbalik. Dia akan macam tu juga, dia begitu. Jadi bila dia kebumikan kafir zimmi, wanita kafir zimmi tadi,
dikebumikan membelakangi kiblat. Sebab apa? Sebab kandungan tadi untuk dia menghadap ke arah kiblat. Itu hikmah dia kata para ulama kenapa ditanam sedemikian. Baik. Kalau dikebumikan di hujung penjuru tanah kuburan Islam, itu juga adalah baik. Jadi yang kafir zimmi tadi yang mengandung anak Muslim tadi, maka baik juga kalau ditanam di hujung-hujung tanah kuburan orang Islam. Dan orang Islam tadi bukan di kawasan tengah, di kawasan hujung-hujung pinggir-pinggir daripada tanah kuburan orang Islam. Itu juga baik kata para ulama dan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dan demikian juga kalau bercampur orang Islam dengan orang kafir dan tak dapat nak bezakan, maka ditanam dalam tanah kuburan Islam tapi di kawasan hujung-hujung pinggir-pinggir tanah kuburan orang Islam. Kalau tak dibezakan mana satu orang kafir dengan orang Islam, hendak ditanam dalam tanah kuburan Islam. Baik, timbul soalan, kalau mati di laut, mati di laut, nak bumi bagaimana? Nak bumi bagaimana? Kata para ulama, kalau seorang Muslim itu mati di laut, dan ada teman, ada rakan bersama-sama, ada ahli rombongan pergi candak sotong, seronok sangat tengok sotong, freshnya, mati ada, mati. Nampak lalu mana? Dah satu kena berhenti kan? Sopi kena berhenti kan? Topi tu tak baca lagi. Tak baca. Kita habiskan sikit bab ni, nanti kita akan sambung lagi akan datang. Dia ada 4 dan 5 poin berkaitan dengan kubur. Itu poin pertama dalam bab kubur, bincang bab kubur. Baik. Kalau ada teman, dia bukan bersorangan, dia ada kumpulan lain, rakan-rakan lain, maka dan dia dekat pula dengan pantai, dekat dengan daratan, dan dia boleh untuk balik ke pantai tadi, maka wajib untuk balik ke pantai. Kan? Pergi cadat sotong kalau puluh-puluh kilometer daripada pantai, kan? Bukan berapa batu nautika, tak ada dekat kan, dia tak ada jauh sangat. Pergi ke lautan tapi tidak terlalu jauh, maka wajib kena balik ke pantai. Kata itu termasuk syok, baru dapat sekor sotong, nak kena balik dah. Kena balik, wajib balik ketika itu untuk menguruskan jenazah si mati tadi, dan memandikannya, mengkafankannya dan salat ke atasnya dan dikebumikan di tanah lah, ini tanah perkuburan lah, dikebumikan di dalam tanah, dalam kubur. Tetapi kalau dia tak mungkin untuk balik, yang ni jauh di tengah lautan, samudra, lautan Pasifik ke mana, kan, jauh di belayar, ataupun nak balik mungkin akan menyebabkan susah, lambat ataupun terlalu lama untuk nak balik pulang, itu makan masa seminggu lebih dan sebagainya, ataupun bimbang kerana adanya musuh. Kalau pergi patah balik, pergi ke daratan ke depan ni, kita akan temu dengan lanun, kan, temu dengan perompak yang akan rompak kita. Memang tahu di kawasan begitu, mana ada mudarat kalau kita pergi ke hadapan pun ke tempat pesisir pantai ataupun ke daratan, ataupun adanya bertemu dengan binatang yang ganas, kan. Kalau pergi itu akan, daratan ni, pulau ni memang ada ular banyak, ada macam-macam binatang teruk lah. Kalau pergi akan mudarat, bahaya. Baik, ketika itu tidaklah wajib dia kebumikan di pesisiran pantai ataupun di tanah perkuburan, namun dia wajib untuk mandikan jenazah tadi, kafankan dan solatkan jenazah tadi, kemudian jadikan jenazah tadi dah dikafankan, ada lawhatain, ada 2 papan yang diletakkan antara jenazah tadi, diletakkan, diapit dengan papan, 2 papan tadi, kemudian dilayarkan, dilongsorkan pun diletakkan di lautan, dan mudah-mudahan dia akan
bergerak sampailah ke daratan, dan kalau ada orang yang bertemu nampak ada dua papan yang mengepit jenazah ni, tahulah ni dia ni mati di atas kapal ataupun di tengah belayar tadi, maka ada orang yang melayarkan jenazah tadi, maka kita orang jumpa maka kebumikan jenazah tadi. Dah tahu tengok tu nampak pakai kafan, tahu dah ni mana jenazah. Dia kata ni harta karun ni. Itu jenazah. Di kapal haji dulu. Ya. Dia orang tak besi dekat perut. Ya. Lepas tu dia guna panas air. Ya. Jadi kembali. Ada soalan, ada kes dulu zaman dulu lah, dalam haji naik kapal lama belayar 30 hari, lebih daripada 30, belayar saya 30 hari 2 minggu. Yang asalnya 2 minggu, lepas tu yang Malaysia Raya Malaysia kita tu seminggu. Kan. Jadi ada dalam isu meninggal ketika mungkin dalam perjalanan ke ataupun pergi dalam perjalanan pulang, maka ada yang digelongsorkan jenazah itu dalam kubur. Baik. Saya sebutkan tadi dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak dikebumikan di dalam dasar laut, tidak dijatuhkan sehingga memberatkan jenazah tadi sehingga dia terbenam dalam laut. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Tapi barangkali ada pandangan dalam mazhab lain. Memang ada pandangan dalam mazhab lain membolehkan jenazah itu untuk disemadikan di dalam laut, maka dikafankan dan dimandikan, disolatkan, kemudian disorongkan di dalam dasar laut, maka dibuat beratlah, dibuat pemberat untuk dia jatuh. Kalau tak buat berat, dia akan terapung lah. Dia akan terapung. Tapi kalau ada benda berat, dia akan jatuh. Ada pandangan dalam mazhab lain yang mengharuskan perkara tersebut. Barangkali ketika itu susah, makan masa yang panjang, bahkan susah nak tunggu sampai tu dia akan berbau dan sebagainya, maka dia buat begitu. Tapi sekarang hari ini kita ada teknologi macam-macam, dan kalau berlaku kematian pun kadang boleh tanam di tempat itu ataupun naik flight dan sebagainya. Jadi benda tu boleh diatasi lah. Jadi benda tu boleh diatasi zaman hari ini lah. Baik. Habis itu jadi kita berhenti sekat dulu tuan-tuan dalam bab itu perkara yang pertama tentang dikebumikan di perkuburan. Bincang satu poin dulu, nanti kita akan tengok poin yang seterusnya tentang bagaimana pula kubur yang paling sempurna. Kubur itu dia punya luasnya dan sebagainya, kita akan tengok perkara tersebut pada bulan yang akan datang biiznillah. Bagaimana nak memasukkan jenazah dalam kubur, kemudian setelah itu dibaringkan dia menghadap ke arah kiblat, kemudian bagaimana untuk nak meratakan tanah itu, kita akan tengok perbahasan yang akan datang biiznillah. Allahu alam. Ada soalan? Tak ada. Sekian itu dahulu pada malam ini. Naktafi bihadzal qadar. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأولادنا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا حلالا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik umur kami pada penghujungnya ya Allah. Waj'al khaira a'malana khawatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalan kami pada penutupnya ya Allah. Waj'al khaira ayyamana yawman nalqaq. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari-hari kami, hari kami bertemu denganmu ya Allah. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah. Ya Allah, Tuhan kami, matikanlah kami dengan kematian yang baik ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول تسبيح كفارة السورة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله